hingga sampai peringkat komunis juga mendakwa mereka adalah sebuah negara yang paling demokratik. Apatah lagi negara kapitalis, mereka juga mendakwa mereka adalah demokrasi, negara yang demokrasi. Jadi istilah demokrasi ini suatu istilah yang laku, yang boleh dibawa di mana-mana saja, dan dia digunakan untuk menarik sokongan rakyat kepada rejim-rejim ataupun pemimpin-pemimpin politik. Istilah demokrasi yang diambil dari perkataan Latin, demokratia, atau kuasa rakyat. Istilah rakyat ini suatu perkara yang cukup lumrah digunakan oleh mana-mana parti politik dan juga mana-mana pemimpin untuk mendapatkan kuasa. Ketika Muammar Gaddafi merampas kuasa daripada Raja Idris di Libya, apa yang disebut oleh Muammar Gaddafi ialah kepentingan rakyat. Samalah yang berlaku ketika di Mesir, ketika Abdul Jamal Nasir, Presiden Mesir yang pertama, merampas kuasa daripada Raja Farouk. Jamal Abdul Nasir mengisytiharkan untuk menyelamatkan Mesir daripada kerakusan, daripada kezaliman raja yang bernama Raja Farouk, maka kita gunakan rampasan kuasa demi memberikan keadilan kepada rakyat. Dan begitulah mana-mana negara yang kita lihat dalam kempen pilihan raya, dalam pentadbiran, menggunakan rakyat itu sebagai istilah keramat. Tapi apa yang berlaku setelah kuasa itu berada pada pemimpin, makna kepentingan rakyat itu sudah lama-kelamaan kabur. Dan akhirnya, oleh kerana proses penguasaan kerajaan itu mengambil tempoh yang begitu lama, akhirnya kepentingan rakyat itu lama-kelamaan akan tenggelam. Sebab itu sebenarnya kalau kita lihat zaman permulaan Jamal Nasir ini dianggap sebagai suatu zaman yang sosialis, itu kepentingan rakyat. Sosialis ini kononnya lah, kalau di istilah ideologinya sosialis, maknanya memberikan kepentingan kepada rakyat. Dan ini juga yang digunakan oleh Lenin untuk memastikan rakyat Rusia bebas daripada cengkaman Zar Rusia. Maka dia katakan diadakan satu revolusi Bolshevik. Akhirnya jatuh. Sebab itu saya sebutkan dalam kelas saya, dalam novel Dr. Zhivago menyebutkan apabila satu diktator jatuh, maka akan lahirlah satu lagi diktator. Dan revolusi yang berlaku ini ada kemungkinan akan lahir lagi diktator yang makin lama lagi zalim daripada diktator yang sedia ada. Jadi yang saya untuk merujuk pada persoalan kursi tadi, bahawa apakah bentuk kepimpinan yang boleh mempengaruhi pendekatan anak-anak muda ataupun reaksi apabila pemimpin mereka awalnya menggunakan pendekatan mesra rakyat, mesra anak-anak muda, mesra orang miskin seperti di Rusia, mesra pada orang miskin, maka semua rakyat menganggap itu suatu yang rahmat, suatu yang dinanti-nantikan. Dan hari ini itu juga. Hari ini apabila Hosni Mubarak dilihat kerana perkataan dilihat ditafsirkan kerana masyarakat dunia hari ini dia terperangkap dengan agenda media. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin dunia mempersembahkan diri dia dalam kacamata rakyat sehingga rakyat boleh melihat itulah yang sebenarnya pemimpin dari kacamata TV, daripada media massa. Akhirnya rakyat menerima itulah pemimpin mereka tanpa menyedari sebenarnya pemimpin mereka tidak memberikan keadilan, tidak memberi kebajikan kepada rakyat itu sendiri. Apabila dengan teknologi yang ada hari ini, masyarakat sudah mencari sumber maklumat yang alternatif, bukan daripada kerajaan, bukan daripada pihak pemerintah. Ini menyebabkan perkara sedikit demi sedikit tentang kebobrokan kerajaan itu dapat dilihat oleh rakyat Mesir itu sendiri, rakyat Libya itu sendiri. Dan tambahan lagi apabila berlaku peristiwa revolusi di tempat-tempat lain, ini merupakan suatu semangat, dorongan untuk mereka melaksanakan perubahan di
di tempat mereka sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Muhaimin. Jadi apa yang dapat dikupas daripada isi Dr. Muhaimin ketika tadi adalah pemerintah sekarang ni coraknya adalah menggunakan perkataan demokrasi hanya untuk menarik undi lah, kita katakan sebagai begitu. Contohnya kalau di UTP ni seorang FDP menggunakan isu welfare untuk menarik undi pelajar. Contohnya, undilah saya akan laju ke internet. Macam itulah contohnya kan. Begitulah ungkapan demokrasi yang diberikan oleh pemimpin di luar sana. Jadi untuk pengetahuan semua, selepas habis satu sesi soal jawab, kita akan buka kepada hadirin-hadirat untuk tanya satu soalan. Dan bukan untuk satu soalan. Jadi kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel, bolehlah ke mikrofon yang disediakan di ruang tengah tu. Ada soalan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mu'id bin Salaf. Tadi first Kategori menuju sains. Okey. Soalan yang dilontarkanlah. Ya, memang kita dapat lihat sekarang ini revolusi berlaku di Tunisia dan Mesir. Dan ini dapat mengatakan bahawa Mesir dan Tunisia merupakan sebuah negara Islam. Dan ada beberapa pendapat yang pernah dikeluarkan oleh beberapa ulama mengatakan bahawa walaupun sesetengah negara Islam itu mempunyai seorang pemimpin Islam, yang mana jika kita dapat zahir dia melakukan sedikit kezaliman, contohnya pendapat daripada hadis yang saya tulis beberapa ulama lah, walaupun dia ni memukul rakyatnya dengan memukul belakang dengan pedal gitu lah, walaupun pedal, tapi kita kena taat pada pemerintah tersebut selagi mana pemerintah tersebut kata dia ni melakukan mengamalkan Islam sendiri, solat sebagainya, zakat sebagainya. Adakah sesuai ataupun dimasukkan dengan saya sendiri adalah dari segi demonstrasi sendiri? Adakah perlu kita berdemonstrasi untuk kita menukarkan sesebuah kerajaan itu lebih baik, walaupun kita nampak pemimpin itu adalah pemimpin Islam sendiri? Adakah demonstrasi itu perlu? Wallahualam. Terima kasih kepada saudara Mu'id Paduka Salaf. Soalan yang Mu'id ingin ajukan tu sama juga dengan soalan yang saya ingin ajukan. Jadi saya terus ajukan kepada Ustaz Bisul lah. Okey, kalau kita pandang daripada sudut Islam seperti mana yang sahabat kita tanyakan tadi, ada lagi soalan, kita tunggu dulu, lepas ni kita buka lagi satu. Boleh kan? Balik pada soalan tadi yang diberikan oleh saudara kita tadi adalah, adakah betul tindakan yang dilakukan di Mesir dan di Tunisia itu selari dengan syariat Islam? Begitulah dulu, betul lah? Jadi macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Payah soalan tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang benar adanya hadis Nabi SAW. Ini dah sampai qiyam 4 dah ni. Saya nak relax dulu. Dia dah pergi ke masuk isu-isu yang tertangguh. Memang ada beberapa hadis Nabi SAW, dan perbincangan di kalangan para ulama pun banyak berhubung dengan perkara ini. Saya ada kesempatan untuk browse, tapi through ada satu dia panggil Maktabah Syamilah, cari pandangan-pandangan ulama berhubung dengan soal menurunkan khalifah ataupun khalifah yang sudah unfit ini, boleh tak nak diturunkan dia. So perbincangan itu panjang. Kalau boleh saya ringkaskan dalam bicara apa kita panggil ni, bicara santai, dengan maklumat yang agak berat, perbincangan para ulama yang begitu lama. Namun conclusionnya sebenarnya berdasarkan kepada zaman yang dilalui. First kita tengok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis.
Di antaranya ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasul qala man kariha min amirihi syai'an dunyawiyan kana alayhi wa zulmun lah aw diniyan ka'an fasiqa ba'da adalatihi fala yan'azil al-imam a'zam bi fisqihi. Ada juga hadis yang lain, kata dia bay'ana anis sam'i wat ta'a fi mansha'ina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa asratu alaina wa an la nunazi'al amra ahla illa taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fi burhan. Faham tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis pertama daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, siapa yang tidak suka pemimpinnya kerana masalah keduniaan ataupun pemimpinnya itu zalim dan juga kerana masalah keagamaan dan dia adalah fasik, maka imam tertinggi, Imamul Azam itu tidak turun daripada jawatannya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain yang saya baca di atas tu. Ini jadi berat perbincangan ni ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa kami, ini daripada sahabat, kami telah berbaiat secara as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat, sama ada dalam keadaan kami kuat ataupun dalam keadaan kami lemah, kami susah, kami senang. Wa an la nunazil am, dan kita tidak boleh katanya untuk tarikkan sokongan kita kecuali jelas kekufuran mereka itu di sisi Allah dengan adanya burhan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pelajar, ini antara hadis yang sahabat kita nak cuba sebutkan tadi. Cuma saya bawa dalam bentuk hadis yang bermatan bahasa Arab. Maka timbullah perbincangan di kalangan para ulama, kalau begitu apakah semua pemimpin kita kena taat sampai bila-bila? Bagaimana? Maka perbincangannya panjang. Di sana juga ada hadis sebenarnya. Di antara hadis yang menggalakkan, nak katakan bahawa adalah menjadi satu kewajipan dan juga suatu tuntutan yang sangat tinggi bagi sesiapa yang bersedia untuk berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Summa rajulun qama ila rajulin fa amarahu wa nahahu fi zatillah fa qatalahu ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang syahid itu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tahu Hamzah bin Abdul Muttalib mati masa mana? Dengan dahsyat sekali. Kemudian seorang lelaki yang pergi di hadapan pemimpin yang zalim, lalu dia berkata, buat ini, jangan buat ini. Maksudnya bagi menegur pemimpin, ya. Lalu dia dibunuh, maka dia adalah maknanya syahidnya syahid yang hebat. Bila kita kata syahid, berarti orang yang menegur itu sudah pun menepati kehendak